Okey, kalau kita lihat sebenarnya, baik. Kenapa? Apa kaitan video awal tadi yang pedang curah si manja kini, kemudian Sebab tu ada saya terfikir kenapa cikgu pasal ni sebenarnya bukan bab baik. satu ke? Ya, sebenarnya kita nak bab satu kerana apa? Perasan tak dalam bab satu ada wa'dat, iaitu Betul. wa'dat antara demang lebar daun dengan sang sapurba. So, ya, sang sapurba itulah yang diceritakan dalam video tadi. Iaitu sang sapurba itu. So itulah dia sang sapurba yang telah membuat perjanjian dengan demang lebar daun yang dipanggil wa'dat. So itu yang cikgu nak terangkan. So itulah dia. Dan untuk pengetahuan kamu, ada satu info yang sebenarnya ramai orang terlepas pandang. Kamu tahu tak? Dia ada 3 orang adik-beradik tadi kan. So ada yang kedua tu iaitu Sang Nila Utama. Kalau kamu nak tahu, Sang Nila Utama itu sebenarnya adalah tok guru kepada Hang Tuah. Dan dia mengajarnya di mana? Di Gunung Ledang. So Hang Tuah belajar dengan Sang Nila Utama di mana? Di Gunung Ledang. So Hang Tuah dapat dia punya skill silat itu daripada Sang Nila Utama tadi. Itulah dia. Yang berkaitan sedikit sebanyak tentang tentang warisan negara bangsa kita ni. Gunung Ledang ada puteri tak? Tak ada. Tapi kalau Aisyah, kalau kau pergi Gunung Ledang, engkau lah puterinya. Okey, baik. So kita sambung. Okey. Okey, kita sambung. Okey. So warisan negara bangsa bab 1. Okey, kalau kita lihat di sini, warisan negara bangsa ni tajuk ni cerita tentang apa cikgu? Okey, bab ini cerita berkaitan dengan kerajaan-kerajaan sebelum kedatangan British, iaitu kerajaan alam Melayu yang kamu belajar semasa form 2 dulu. Okey, dan kalau kita lihat antara ciri kerajaan itu, antara contoh kerajaan itu adalah seperti Funan, Champa. Kamu belajar 7 dulu kan form 2. Funan, Champa, Angkor, Sriwijaya, Majapahit, Kedah Tua dan Gangganagara. So ada 7. Ada 7 di situ dan yang terawal ialah Funan dan Champa. So, baik. Kemudian bab ini diteruskan dengan bahagian yang kedua iaitu berkaitan dengan ciri-ciri kerajaan alam Melayu. Dalam bab ini ada 2 ciri-ciri. Jangan kamu keliru. Okey. Jangan kamu keliru. Okey. Okey, sama-sama Sashmita. Okey. Baik. Ciri-ciri kerajaan alam Melayu ni ciri-ciri ada 2. Satu ciri-ciri kerajaan alam Melayu. Satu lagi ciri-ciri kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. So, ciri-ciri kerajaan alam Melayu ada 4. Okey, iaitu mesti ada raja, mesti ada rakyat, mesti ada undang-undang dan juga wilayah pengaruh. Dan daripada sini kamu akan lihat tentang berkaitan apa itu raja, apa itu undang-undang, apa itu wilayah pengaruh. Okey, so kalau kita tahu bahawa undang-undang ialah merujuk kepada panduan. Okey. Panduan. Okey, panduan bagi dalam pentadbiran. Contohnya Majapahit mengamalkan undang-undang Kutara Manawa. Dan kemudian wilayah pengaruh adalah wilayah kawasan. Kawasan yang rakyatnya menerima, okey, menerima seorang raja, menerima pemerintahan seorang raja. Atau Yes. mengawaki kuasa. Yes. Betul. Betul Vines. Kemudian juga yang keempat iaitu rakyat. Okey. Jadi di sini kalau kita lihat ada 4 iaitu raja, rakyat, undang-undang dan juga wilayah pengaruh. Yes. Cikgu, Ya. apa beza wilayah pengaruh dengan wilayah naungan sekali lagi cikgu? Okey. Cuba Itu beza. diperhatikan soalan objektif saya tentang jawab. Okey, baik. So soalan ada tanya tentang wilayah pengaruh dan juga wilayah naungan. Okey, begini. Kita akan lihat berkaitan dengan yang ini. Okey, kalau kita lihat wilayah pengaruh terdiri daripada 2 jenis. Kalau cikgu nak buat dia begini. Okey. So kalau kita lihat di sini ya. Okey, yang dikatakan wilayah pengaruh. Okey, wilayah pengaruh ni adalah kawasan yang mana raja itu ataupun rakyat itu memperakui seseorang raja. Baik, wilayah pengaruh ini, bagaimana dia dapat wilayah pengaruh ini? Ada 2 cara. Ada 2 cara. So satu di sini dan satu di sini. Okey. So wilayah pengaruh itu diperoleh dengan cara apa? Iaitu menjadi wilayah naungan.
Yes, dan satu lagi iaitu wilayah wilayah apa? Jajahan. Taklukan ataupun wilayah jajahan ataupun kadang-kadang dipanggil wilayah taklukan. Okey. Baik, apa bezanya? Iaitu kedua-dua ini wilayah pengaruh. Cuma bezanya adalah kalau kita lihat wilayah pengaruh ini terdiri daripada dua iaitu wilayah naungan. Kita tukar. Naungan ini maksudnya apa tahu? Maksudnya adalah di mana kerajaan itu melindungi kerajaan lain. Melindungi kerajaan lain. Dan contohnya lah Melaka. Melaka kan kerajaan besar. Okey, Melaka kerajaan besar. So ada kerajaan kecil seperti kerajaan negeri Pahang, kerajaan negeri Johor. Mereka duduk di bawah Melaka. So bermakna Pahang dengan Johor mendapat naungan, mendapat perlindungan daripada kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. So itu dipanggil naungan. Dan naungan ini diperoleh dengan cara apa? Okey, negeri lain, maknanya negeri lain rela hati untuk apa? Untuk duduk di bawah naungan ataupun kita kata perlindungan. Perlindungan daripada negeri lain. Negeri lain yang biasanya yang lebih berkuasa. So inilah dia. Negeri lain rela hati duduk di bawah naungan perlindungan negeri lain yang lebih berkuasa. Itu wilayah naungan. Manakala wilayah jajahan ataupun taklukan ni adalah kita kata sebagai negeri ataupun kawasan. Okey, kawasan kawasan yang diperoleh melalui peperangan. So itu dipanggil wilayah jajahan. So itu beza dia. Wilayah pengaruh. Kedua-dua ini wilayah pengaruh. So cikgu, wilayah naungan, wilayah yang rela hati duduk di bawah naungan perlindungan negeri lain yang betul. lebih berkuasa. Wilayah jajahan atau taklukan, kawasan diperolehi melalui peperangan. Tu je beza antara dua tu. Ya, betul. Maknanya wilayah jajahan ini telah kalah dengan negeri yang lebih kuat. Maka bila dia kalah dalam peperangan, dia terpaksa tunduk dan duduk di bawah negeri yang lebih berkuasa itu. Kena surrender. Yes, Cikgu, betul. Ya. Untuk contoh kan, kalau dia cakap kerajaan Funan Campat tu yang kan masa form dia ada pentadbiran, Yes. yang tu semua tu kena hafal. Itu tak perlu. Tak Yang perlu penting kan? kamu tak perlu, cuma kamu kena faham sahaja. Itu sahaja. Okay. Okey, baik. So itu berkaitan dengan wilayah pengaruh dan juga wilayah naungan. Di mana kita memperoleh maklumat ini? Iaitu kamu boleh lihat maklumat ini di mana? Iaitu di 1.2 ciri-ciri negara bangsa untuk Kesultanan Melayu Melaka pula. Dan Kesultanan Melayu Melaka terbagi kepada dua iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Dan di sini ada enam ciri-ciri. Enam ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Iaitu mesti ada pertama kerajaan. So dia dah tak pakai raja, dia pakai kerajaan. Yang kedua iaitu rakyat. Yang ketiga kedaulatan. Kedaulatan ni apa? Iaitu lambang ataupun ketertinggian sesuatu kerajaan. Kemudian yang empat iaitu wilayah pengaruh. Dan yang kelima iaitu berkaitan dengan undang-undang. Dan yang keenam adalah lambang kebesaran. Jadi mungkin ramai yang akan bertanya, cikgu, macam mana nak ingat ni cikgu? Okey, sorry. Sorry ya. Lupa nak tukar skrin. Okey. Baik, yang ini ya. Iaitu ciri-ciri negara bangsa iaitu Kesultanan Melaka Tadi ciri-ciri kerajaan alam Melayu. Negara bangsa kerajaan alam Melayu. Ini ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Ada 6. Kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, kemudian juga undang-undang dan juga yang terakhir lambang kebesaran. So kalau tadi ada 4, yang ini ada 6. Dan kalau cara untuk kamu ingat iaitu dengan cara seperti mana yang cikgu biasa buat, iaitu kamu boleh buat dalam bentuk
dalam bentuk mind map, iaitu ciri-ciri ciri-ciri negara bangsa, Kesultanan Melayu Melaka. So kita buat KMM kat situ. Jadi daripada sini kita akan buat mungkin kita akan buat dalam bentuk bulat begini, kemudian kita akan relatekan dia setiap satu dengan yang pertama, iaitu mesti ada kerajaan. Kemudian yang kedua mesti ada apa? Mesti ada Rakyat. 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 Kemudian ada apa lagi? Wilayah pengaruh. Yes, wilayah pengaruh. Undang-undang ada ke? Ada wilayah pengaruh. Kemudian apa lagi? Besaran. Lagi satu apa? Lupalah tu. Kedaulatan. Ayo cikgu. Undang-undang kan. Undang-undang ada kan cikgu? Pancing Lepas tu, kemudian kita ada undang-undang. Dan satu lagi ada apa? Lambang kebesaran. Satu lagi iaitu lambang kebesaran. Lambang kebesaran. Jadi kita buat kat sini. So di sini adalah lambang kebesaran. So inilah dikatakan sebagai ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ini cara untuk kamu ingat. Venus dia memang A+. Sejarah dia A+. A+ tak apa. A- okey lagi. Jangan A darab. Ada A darab ke? Ada. Cikgu kalau A je okey kan? A okey, A- okey lah. A+ bagus. Tapi A darab jangan. A darab lagi hebat kan? A darab apa? A darab apa? Okey, Sarah tanya A darab apa? A darab tu macam ni. Okey, A kemudian darab. Tu cikgu tulis. Maknanya apa? Tak ada A. Jangan. Okey. A darab, so tak ada A. So jangan A bahagi. So A darab, so tak ada. Jangan. Kalau boleh jangan. Ingat Admax punya. Okey. Baik. So betul-betul high class. Cikgu A bahagi. Kau nak bahagi dengan siapa? Engkau pun dapat A, bagi-bagi pun nanti kau tak dapat A kan. Tak biar bagi-bagi. Okey, tambahlah. Tambah. Okey. Baik, itu 1.2. 1.3 iaitu keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Antara kata kunci bagi pentadbiran dan undang-undang iaitu kita kena tahu tentang sistem pentadbiran KMM yang menggunakan sistem pembesar 4 lipatan. Kita tahu sistem pembesar 4 lipatan iaitu di mana dia ada pembesar berempat yang mana menggunakan title seperti bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. So ini kita telah pelajari tentang apakah tugas-tugas bendahara, tugas penghulu bendahari, temenggung dan juga laksamana. Okey. Kemudian pentadbiran terbagi kepada dua iaitu pentadbiran pusat dan juga pentadbiran kawasan jajahan ataupun kawasan taklukan. Pentadbiran pusat ada 4 orang yang memerintah iaitu bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Dan di sini ada satu jawatan yang khas iaitu Syah Bandar. Di mana Syah Bandar dia adalah sebagai orang yang mengutip cukai di pelabuhan dan beliau juga adalah pengurus pelabuhan. Pengurus pelabuhan. Dan satu lagi peringkat iaitu peringkat jajahan. Iaitu peringkat yang mana peringkat itu pemerintahan itu adalah pemerintah ke atas kawasan-kawasan yang dijajah. Okey, dari sudut undang-undang ada 2 undang-undang yang diamalkan oleh Melaka iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Secara umumnya, Hukum Kanun Melaka berkaitan dengan undang-undang di darat. Maknanya di tanah Melaka dan di negeri-negeri kawasan sekitarnya. So itu Hukum Kanun Melaka. Dan di sini diceritakan tentang fasal 5.1, fasal 4 semualah. Okey. Dan ada cerita tentang peranan sultan dan juga pembesar. Okey. Kemudian kalau kita lihat satu lagi iaitu di sini sebenarnya terlepas pandang kat sini sebenarnya ada satu yang sepatutnya ditulis kat sini iaitu berkaitan dengan undang-undang
Undang-undang laut. Okey, Melaka. Laut Melaka. Di sini ya. Di mana Undang-Undang Laut Melaka ini diusahakan oleh Nakhoda Jenal. Okey, dan Undang-Undang Laut berkaitan dengan semua hukum peraturan tentang laut, iaitu yang Maksudnya berada dalam di atas kapal. perdagangan, cikgu. Yes, perdagangan dan undang-undang di atas kapal. Undang-undang di atas kapal tu pun ada undang-undang. Dan secara umumnya kita tahu bahawa tak kiralah hukum kandung Melaka ke, undang-undang laut Melaka ke, kalau salah hukumannya apa? Kalau salah, kalau Hukumannya salah, bukan bunuh ke cikgu? hukumannya bunuh. Maknanya matilah. Cikgu, kalau Hukumannya adalah bunuh. Undang-Undang Laut Melaka, Nakhoda yang paling tinggi jawatannya kan? Yes, betul. Baik. Kong Jeshin dia kata kalau soalan esei nak hafal fasa-fasa berapa ke? Tak perlu. Tak perlu Jeshin. Sebenarnya kalau soalan esei tak perlu hafal-hafal tu. Sebenarnya paling penting soalan esei jawab soalan berdasarkan fakta dan huraian sahaja. Fasa-fasa ni contoh. Fasa-fasa ni contoh. Tapi kalau kamu ingat lagi bagus. Sebab kalau kamu masukkan contoh juga dapat markah. Kalau kamu masukkan contoh. Tapi kalau kamu tak masukkan contoh tak apa. It's okay. It's okay. Okay. Kemudian kita lihat juga tentang peranan pemerintah dan rakyat di mana inilah dia yang kita lihat tadi iaitu berkaitan dengan perjanjian antara Demang Lebar Daun dengan Sangsa Purba. Iaitu Demang Lebar Daun ni adalah golongan diperintah atau golongan rakyat dan Sangsa Purba ialah golongan pemerintah. Pemerintah ni iaitu siapa? Sultan, pembesar, kerabat-kerabat diraja dan ulama, dan ada peranan-peranannya. Manakala golongan diperintah adalah rakyat dan juga yang terdiri daripada peniaga dan juga ada hamba. Hamba iaitu hamba raja dan juga hamba yang berhutang. Dan tugas rakyat iaitu tidak menderhaka kerana takut ditimpa tulah. Tulah tu apa? Tulah tu adalah bencana. Bencana ataupun dikatakan sebagai kena curse lah. Kena curse kat situ. Jadi itu berkaitan dengan bab 1. Itu je. Susah ke? Cepatnya. Itu je. So bila kita tengok sini, lah itu je ke? Itu je. Tak ada apa-apa pun bab 1 ni. Semua okey. Okey. Baik. So kita dah habis revise untuk bab 1. Ada soalan apa tak? Ada soalan nak tanya? Tak. Enggak ada tanya ya. Ya, enggak ada apa-apa soalan mau ditanya ya. Enggak ada. Enggak ada. Okey. Baik. Kalau begitu kita akan lihat di bawah ini ada satu set soalan. Soalan-soalan objektif. Jom kita drill dalam soalan. Alright, kita drill dalam soalan pula. Okey, soalan di sini, soalan objektif dulu. Kita akan lihat soalan objektif ada lebih kurang 18. Maka kita akan berikan setiap seorang pelajar satu soalan untuk dia bacakan dan berikan jawapannya. Okey. Lama tak buat macam ni kan? Cikgu. Okey. Baik, lama tak buat. Okey, kita akan berikan soalan yang pertama. Okey. Jangan panggil kau, nak buat macam mana? Nama kau yang mula-mula. Nombor 1 Aisyah. Okey, soalan nombor 1 Aisyah, nombor 2 Aisyah Damia, nombor 3 Diana Wafia, nombor 4 Fakhrin, nombor 5 Hang Malang Not Tuah. Itu Nakib lah tu. Nombor 5 Nakib. Mana soalan nombor 5? Dia nombor 5. Nombor 5 Nakib. Cikgu. Nombor 6 Nombor 6 Hani. Okey, nombor 7 IPA. Bolehlah IPA baca. Ya. IPA baca. 8 kita akan serah pada Jeshin. Okey, Jeshin nombor 8. Kemudian nombor 9 kita akan serahkan kepada Christian. Christian jangan lari Christian 9. Okey. 10 kita berikan kepada Muhammad Samah. Okey, 10 Muhammad Samah. Kemudian 11 Nazirah. Okey, dan juga 12 Nafi Iman. Nafi Iman. 13 kita tak tahu tapi nama dia Nak Duit Raya. 13 Nak Duit Raya baca. Okey. Kemudian 14 Nazmi. Okey, 14 Nazmi.
Okey, dan juga ingat nombor soalan 15 Kaishen baca 15. Okey, 16 kita berikan kepada Samuel. Okey, Samuel juga baca Samuel 16 Samuel, 17 Sarah. Okey, 17 Sarah dan 18 Sushmita. Okey, Akhir dengan Sushmita. saya. Akhir, Okey. di akhir dengan kamu. Okey. So kita mulakan kembali dengan soalan 1 iaitu soalan objektif dimulakan dengan Aisyah. Silakan Aisyah untuk Cikgu baca. bagilah masa 2 minit. Alah, boleh je. Okey, Kita nak guna teknik first impression je. Ingat gunakan teknik first impression ataupun teknik tembak. Macam mana teknik tembak? Cikgu dah ajarkan teknik tembak macam mana. Tembak. Okey. So kita mulakan dengan Aisyah. Silakan Aisyah. Tak, kau baca dulu. Lepas tu kau nak pergi mana kau pergilah. Okey. Okey, Zulaikha tanya, teknik tu macam mana cikgu? Teknik tu macam mana? Tak apa. Kalau kamu nak tahu teknik tembak tu macam mana, teknik first impression tu macam mana, nanti kita tengok. Kita tengok kawan-kawan kita baca dulu. Okey, silakan Aisyah. Antara kerajaan awal yang menjadi bukit negara bangsa alam. Mana ada bukit? Bukti. Bukti negara bangsa alam Melayu telah bermula sebelum kedatangan barat ialah tiba-tiba hilang. Oi. Yang mana satu ni? Ya. Okey. Soalan yang pertama dijawab oleh Aisyah iaitu angkor dan funan. Betul? Okey, angkor dan funan. So jawapannya memang A. Yes, betul. Sebab apa? Sebab angkor dan funan yang terawal. Okey. Citu kemudian Melaka lambat lagi. Jadi itulah dia. Nasib tak kena denda. Okey, baik. Soalan nombor 2, kita persilakan seterusnya iaitu Aisyah Damia. Silakan Aisyah Damia. Aisyah Damia. Boleh tak? Aisyah. Ya. Silakan Aisyah Damia. Apakah undang-undang yang diamalkan oleh kerajaan Majapahit? Kita baru je bincangkan tadi. Baru je bincang tadi. Yang manakah jawapan dia? Okey. Sementara bagi jawapan terus. Okey, sementara itu kita ucapkan selamat datang kepada Marisa Rusli. Hai Marisa. Lambat masuk pula Marisa hari ni ya. Okey. Baik. Cepat. Syadamia. Ya, saya macam soalan fobia saya keluar ya cikgu. Cepat Syadamia. A, B, C, D. Okey. Baik. Apa jawapan dia? A. A, undang-undang Manu. Kod. Okey. So undang-undang Manu, adakah betul undang-undang Manu? Adakah betul undang-undang Manu? Okey. Baik. Adakah betul undang-undang Manu? Sebenarnya jawapannya adalah Kutara Manawa. Jawapannya adalah Kutara Manawa. Kan kita baru bincangkan tadi. Kerajaan Majapahit tadi, yang kita tengok tadi, yang mula-mula tadi kan. Cuba kalau kita tengok. Dekat mula-mula tadi yang mana? Okey, yang Melayu tu. Ni dia. Majapahit amal undang-undang Kutara Manawa. Yes. Okey. Aisyah Damia tiba-tiba telah pun melakukan kesilapan. Tak apa. Okey, tak apa. So Aisyah Damia, okey, kita akan bawa ke peringkat akhir. Okey, baik. Soalan ketiga. Peringkat akhir pergi mana cikgu? Peringkat akhir denda. Okey, baik. Soalan ketiga. Fakhrin, silakan Fakhrin. Fakhrin, baca Fakhrin. Ada tak Fakhrin? Fakhrin? Ya saya cikgu. Okey. Tu Nafi pandai. Okey. Oh, salah. Salah. Okey. Baik. Fakhrin, okey, mic dia rosak. Okey, tak apa. So, kita lihat cikgu bacakan. Kamu beri jawapan
merujuk sebuah kerajaan alam Melayu masyhur, Sungai Mekong, Teluk Chamran, Selatan Myanmar dan Segenting Kra. So kalau ada Teluk Chamran dan juga Segenting Kra, kerajaan yang dimasukkan ialah kerajaan apa? Kerajaan apa? Fakhrin? A, B, C, D? Cepat. Jap. Okey. Alah, senang je. Kan? Cikgu, Ya. dalam exam dia paper 1 kertas sejarah semua objektif kan? Ya, betul. Dia berapa 1 jam kan? Dia bab 1 jam. Dan dia ada Bab 40 1 jam. soalan. 1 jam. Yes. Okay, so Fakhrin jawapan kamu Funan. Yes, betul. Okay, ya, A. Terima kasih banyak kepada Fakhrin. So kerajaan dimaksudkan ialah Funan. Okay, terima kasih banyak. Bagus. Okay, soalan yang keempat kita serahkan seterusnya. Soalan 4 siapa? Hani ya. Silakan Hani. Hani ke Hani? Soalan nombor 4. Okay, Hani boleh bacakan tak? Boleh baca ni? Hani? Cikgu. Atas sikit je saya tengok soalan saya cikgu. Okey. Hani tak ada Okey, Cikgu baik, tak pergi apa. lagi soalan lah yang tak ada Okey. soalan tu. Tak apa. Kita lihat. Gambar berikut merujuk objek yang digunakan dalam upacara persetiaan rakyat sebuah wilayah kerajaan alam Melayu. So kerajaan tersebut ialah apa? Siapa boleh bagi tahu jawapan dia? Ianya adalah Saya tahu Kalau- cikgu tapi Ya. saya saja buat tak tahu. ini, kalau ada batu ni, ini Ini batu. Tak, ini batu. Okey, batu Aduh, Telaga lupa Batu. nama dia. Telaga Batu. Telaga Batu. So ini jawapan dia Sriwijaya. Yes, Sriwijaya. Jawapan dia adalah Sriwijaya. Batu ini adalah di Sriwijaya sebagai upacara persetiaan. Okey, soalan yang kelima. Raja Melayu, Raja Kerajaan Melayu yang dikaitkan dengan Dewa Siva. Okey, Nakib, ini untuk kamu Yang saya tahu cikgu, jawapan dia senang je cikgu. Okey, ya jawapan dia. Universiti. Sekejap, Nafi jawapan dia apa Nafi? Cikgu si. Okey. Okey, jawapan dia adalah C. Ya. Baik. Okey, baik. Aduh ya Nanti kau ni. Okey. Jawapan dia adalah C, Champa. Yes, betul. So dikaitkan dengan Dewa Siva, ianya adalah Champa. Okey, terima kasih Nakib. Walaupun nampak macam masuk air tapi pandai juga kamu ni. Okey, soalan nombor 6. Soalan nombor 6. IPA, siapa IPA? IPA. Silakan. Silakan. Soalan nombor 6. Lain kali upah Nafi ya. Boleh tak baca IPA, IPA ni? Boleh ke tak boleh? Okey. Kerajaan alam Melayu yang telah meneruskan ciri-ciri negara bangsa yang diasaskan oleh kerajaan Funan dan Champa ialah siapa? Kerajaan Funan dan Champa. Okey, negara bangsa itu diteruskan oleh siapa? Selepas Funan Champa diteruskan oleh? Siapa tahu jawapan dia? Jawapannya apa? Sriwijaya. Yes, betul. Okey, bagus. Kalau kamu yang masih keliru, dia sebenarnya macam ni tau. Dia bermula dengan kerajaan Funan dan juga kerajaan Champa. Selepas kedua-dua kerajaan ini diteruskan oleh Sriwijaya. Selepas Sriwijaya, barulah diteruskan oleh Melaka. Itu flow dia. Funan, Champa, lepas tu Sriwijaya, kemudian diteruskan dengan Melaka. Itu flow dia. Okey, kerajaan alam Melayu yang meneruskan ciri-ciri negara bangsa. Yes, ingat flow tu. Funan, Champa, kemudian Sriwijaya, kemudian barulah Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Baik, soalan yang ketujuh. Jeshin, boleh tak baca Jeshin? Peta berikut menunjukkan empayar kerajaan alam Melayu. Ia merujuk kepada empayar kerajaan Melaka. Yes, betul. Tahniah Jeshin. Okey, so memang jawapannya adalah Melaka. Okey. Sebab apa kita nampak dia kawasan dia sebesar ini kan? Dan juga ini, so ini memang dipanggil Melaka tu. Okey. Bukan dah tulis kat situ ke Cikgu Melaka?
Kan. Habis tu yang lain-lain tu Johor Beruas semua. Mana? Tapi dia highlight Ansel. Melaka tu. Yelah. So ianya adalah kerajaan Melaka. Cikgu. Ya, saya. Ya, Nakib. Saya nak pergi tandas, cikgu boleh tak, cikgu? Okey, pergilah. Okey. Macam-macam lah kau ni, Nakib. Okey, baik. Soalan yang ke-8. Kita teruskan dengan Krishan. Silakan Krishan, soalan nombor 8. Cikgu, saya soalan 9 je. Soalan 9 8 siapa kita bagi kepada 8 kepada Marisa. Boleh Marisa? Soalan nombor 8 bacakan je. Marisa bacakan je. Boleh Marisa? Lama tak dengar suara Marisa. Okey. Silakan Marisa. Cikgu. Okey, ya silakan. Apakah ciri negara bangsa Kesultanan Raja Melayu Melaka? 1 Ya. Roma Raja, 2 Roma Pembesar, 3 Roma Wilayah Pengaruh, 4 Roma Lambang Kebesaran. Ya. Jawapannya? Agak-agak jawapannya apa Marisa? A. Okey, jawapannya A. Cikgu suka jawapan kamu Marisa. Sebab sebenarnya yang A tu bukan. Okey, sebenarnya jawapan dia adalah sebab tengok jangan keliru iaitu ciri-ciri negara bangsa, negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. So, dia bukan raja, bukan pembesar. Tetapi sebenarnya jawapannya adalah ya betul Muhammad Sama iaitu D. 3 dan 4 iaitu wilayah pengaruh dan lambang kebesaran. Betul. Betul D. Terima kasih banyak Sama. Okey, untuk Marisa semua betul. Okey, baik. Okey, ada yang dengki tu. Okey, nombor 9. Yes. Krishan, silakan Krishan. Apakah sistem pentadbiran yang menjadi tonggak pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka? Ya. C. Sistem pembesar 4 lipat. Ya, betul. Okey, iaitu sistem pembesar 4 lipatan. Terbaik Krishan. Bagus Krishan. Iaitu C. Bagus. Dan soalan nombor 10. Kita teruskan dengan soalan nombor 10 iaitu siapa? Nazira. Ke siapa? Nazira 10. Bukan 11 cikgu. Oh, iya ke? Okey, 10 siapa pula? Okey, sama. Silakan Sama. Dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka yang menjadi lambang tertinggi kekuasaan seorang sultan ialah kedaulatan. A. Okey, lambang tertinggi kekuasaan seseorang sultan ialah kedaulatan. Yes, betul. Sebelum itu cikgu nak tanya, kenapa nak guna nama Muhammad Samah? Siapa nama kamu sebenarnya? Boleh perkenalkan diri? Anis Nabila. Anis Nabila. So Muhammad Samah tu siapa? Ayah kamu? Ya, guna email abah. Oh ya ke? Okey, terima kasih banyak untuk jawapan yang betul tu ya. Okey. Baik. So nombor 10 jawapannya adalah kedaulatan. Okey, terbaik. Okey Anis. 11 kita teruskan dengan siapa Nazira. Silakan Nazira. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah pengaruh yang luas merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Okey. Wilayah pengaruh ini diperoleh melalui D. 3 dan 4, serahan dan perkahwinan. Is it? I'm not sure. Sorry. Okey, baik, tak apa. Sebenarnya jawapan dia bukanlah 3 dan 4. Sebenarnya jawapan dia adalah perkahwinan dan juga satu lagi iaitu penaklukan. Yes. Penaklukan ni maksudnya adalah jajahan. Yes, jajahan. So perkahwinan tu dia macam mana? Dia contohkan putera ni kahwin dengan puteri ni, lepas tu dia dapat dia dapat. Betul Sushmita. So dia kahwin, dia dapat kawasan itu. So jawapan sebenarnya adalah B. Okay. So Nazira, nanti jangan confuse kalau tak tahu tanya tahu. Okay. Banyak confuse ni Nazira ni. Okay, cikgu. Okay. Baik. Soalan 12. Kita teruskan dengan Nafi. You ikut.
Okey. Saya boleh. Ah. Kerajaan yang menghadiahkan Siantan kepada Sultan Mansur Shah kerana mengawini putera baginda ialah Inderagiri kot. Inderagiri. Kita ada belajar ke? Bukan. Betul lah, saja je. Jawapannya apa? Ikut. Indragiri. Si Indragiri Oh, dengan izin Tuhan mungkin betul. Okey, baik. Sebenarnya yang menghadiahkan Siantan kepada Sultan Mansur Shah kerana mengahwini puteri baginda ialah Majapahit. Siantan kat belah mana? Mana? Okey, mana Siantan? Siantan ni sebenarnya di kawasan Indonesia. Kan Jadi dekat tu cikgu, Indera. Tak. Dia tak ada kena mengena dengan dekat. Tak ada kena mengena dekat jauh, tak ada. Jangan buat teori masing-masing Jangan. Okey, baik. Jangan. Okey, baik. So 12 jawapannya adalah di Majapahit. Okey. 13 kita serah kepada siapa? Nakib ke? Nakib dah jawab tadi kan? Dah. Okey, kita serah pada Nazmi. Silakan Nazmi untuk soalan nombor 13. Nazmi silakan Nazmi. Terdapat pemerintah kerajaan lain yang rela bernaung di bawah Kesultanan Melaka. Kerajaan tersebut ialah mana? Adakah Lingga, Rokan, Kampar, Indragiri? Yang mana yang rela? Rela duduk di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Boleh tak Nazmi menjawab? Yang mana satu? Lingga, Rokan, Kampar, Indragiri. Okey. Dapat tak? A iaitu Lingga. Dia kata Lingga. Adakah jawapan itu Lingga? So kalau untuk memastikannya kita boleh lihat kembali kepada yang bahagian wilayah taklukan dan juga wilayah naungan, iaitu di bahagian yang ini. Okey, kita lihat di sini ya. Wilayah taklukan ataupun jajahan ialah Pahang, Kuala Linggi, Kelantan, Rokan, Indragiri dan Kampar. Manakala wilayah naungan ialah seperti Lingga, Patani dan juga Kedah. Jadi, adakah betul jawapan Nazmi tadi iaitu A? Lingga? Okey. So kalau kita lihat soalan itu balik, okey, yang rela duduk di bawah kerajaan tersebut ialah Lingga, betul. Okey, betul lah. Lingga ya. Cikgu. Saya tak faham soalan. Mungkin tak faham. Sebab dia cakap pemerintah kerajaan lain bila bernaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka kan. Maksudnya ya, betul. Wilayah taklukan. Wilayah taklukan tu dijajah. Dia wilayah naungan because dia just like dia punya penat kena naung daripada macam tu. Yes, betul. Yang bernaung tu maknanya dia rela duduk di bawah naungan Kesultanan Melaka. Macam tu lah. Sorry, tersilap. Terkeliru. Thank you. Alright. Soalan yang ke-14. Okey. Terima kasih Nazmi. Okey, soalan 14. Enkaishen. Boleh tak baca Enkaishen? Kaishen boleh tak baca? Untuk soalan ini. Raja berikut menunjukkan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu. Okey, Kesultanan Melaka. So yang X. So kalau kita lihat situ, X ialah siapa? X ialah siapa? Kalau kita lihat pembesar berempat, okey ada 4 orang kalau kita lihat sini. So iaitu dah ada siapa kat sini? Iaitu dah ada bendahara, penghulu bendahari, Laksmana dan satu lagi yang tak ada. Apa yang tak ada kat situ? Yang tak ada itu adakah Shah Bandar, adakah Hulu Balang, atau adakah Bentara, ataupun adakah Temenggung? Temenggung. Yes, betul. Jawapannya adalah Temenggung. Bagus, Kaishen. So jawapannya adalah Temenggung. Okay. X adalah si dia yang meninggalkan. Cikgu. Ya. Bentara tu apa? Okey. Bentara ni adalah pembesar yang kebiasaannya bentara ni adalah pembesar yang kita tahu kan, pembesar berempat, berlapan, ber-16. So bentara 32. Ni dia
32. So bentara ni adalah jawatan di pembesar ke-16 atau pembesar ke-32. So dia pembesar bawahan. Pembesar bawahan. Tu dipanggil bentara. Okay, so tapi cikgu suka ayat nakib dalam grup chat kita. Dia kata apa? X adalah si dia yang meninggalkan kita tanpa kabar berita. Amboi. Okay. Broken betul. Okay, soalan 15. Okay, soalan 15 kita serahkan kepada Samuel. Okay, Samuel, silakan Samuel. Samuel, boleh tak bacakan? Maklumat berikut merujuk kepada kawasan yang dianugerahkan Sultan kepada pembesar tempatan di Melaka. Ya. Sultan Melaka memberi kuasa memerintah kepada pembesar berempat mentadbir wilayah, sungai atau pulau. Anugerah tersebut ialah kawasan pegangan. Okey. Jawapannya ialah kawasan pegangan. Okey, kawasan pegangan. Betul Sashmita kan? Pembesar berempat ni betul okey. cikgu. Kawasan pegangan. Tiba-tiba kena petik nama. Okey. Soalan yang ke-16 kita silakan kepada Sarah. Silakan Sarah, soalan 16. Sarah. 17. Oh, okey. 16 siapa? 16 siapa? Tak apa, kita bagi pada Diana Wafia boleh? Diana Wafia. 16 Diana. Sila bacakan Diana. Soalan 16. Diana? Diana pandai. Ya, Diana pandai. You Hana tadi. Hana tak masuk. Hana dengan Dan tak ada. Wish. Okey, tiba-tiba. Cepatlah Diana. Diana? Mana pula hilang je ni? MIA. Oh, MIA, melarikan diri. Tak tahu tak ke mana pergi. Okey, tak apa. Okey, kalau macam tu kita serahkan kepada boleh tak Zulaika bacakan 16. Zulaika. Boleh tak Zulaika? Tolong bacakan. Soalan nombor 16. Jadual 1 merujuk kepada jawatan dan peranan seorang pembesar di Melaka. Jawatan X. Peranan Ketua Pentadbir, Ketua Turus Angkatan Tentera. Apakah X? Kata kunci dia Ketua Pentadbir dan Ketua Turus Angkatan Tentera. So apakah X? Agak-agaknya bendahara, laksamana, temenggung atau penghulu bendahari. Bendahara. Bendahara, pandai Zulaika. Sebelum tu Zulaika, kamu ni orang Kedah ke? Penang. Oh, di Penang. Oh ya ke? Ya Allah, Zulaika Penang. Patutlah rasa macam bercakap macam anak mami kat situ. Utara rupanya. Samalah kita. Cikgu pun utara juga. Tapi utara kat Muar. Okey, baik. 17. Cikgu kan? 17. Sarah, silakan Sarah. 17. Cikgu, Muar bukan dekat Melaka. Muar utara cikgu. Muar bukan Johor ke? Cikgu buat kita orang confuse geografi je. Cikgu, apa kata kita masuk form 1 balik cikgu? Tak payah. Okey, 17. Silakan kepada Sarah. Silakan Sarah. Undang-undang berikut wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Apakah kepentingan undang-undang tersebut? Ya. D. Yes, menjamin kesejahteraan rakyat. Terima kasih banyak untuk Sarah. Bagus jawapan itu. Okey, jawapannya adalah D. Dan yang terakhir 18, Sashmita. Silakan Sashmita. Konsep wadat merupakan pengikat yang kuat antara rakyat biasa dengan pemerintah dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka. Siapakah yang berwadat dengan demang lebar daun? Sangsa Purba. Sangsa Purba. Yes, jawapannya adalah A, iaitu Sangsa Purba. Okey, alhamdulillah kamu semua masih ingat lagi berkaitan dengan fakta-fakta bab 1 ini. Bagus. Bagus, nampak gayanya ramailah insya-Allah dapat A dalam midterm ni. Insya-Allah ramai dapat A dalam midterm ni. Insya-Allah. Jangan risau. Okey. Baik, kita akan meneruskan. Kenapa pula Aisyah? Okey.
kita akan meneruskan bahagian seterusnya, iaitu kita nak buat sedikit latihan, iaitu latihan daripada soalan-soalan struktur dan juga esei. Okey. Baik. So dengan itu cikgu akan sharekan dengan kamu, tepuk tangan guys. Okey. Okey, cikgu akan serahkan. Okey. Sila klik pada link ini untuk kita pergi kepada Google Form. So hopefully semua orang boleh klik dan pergi kepada Google Form ya. Google Form. So kepada Google Form untuk kita sama-sama buat. Untuk kita. Alright, bagus. So kita akan lihat, inilah dia soalan-soalan dia. Okey, latihan struktur dan esei sejarah tingkatan 4 bab 1 set 1. Cikgu, ni ujian mengejut? Bukan. Ini adalah dikatakan soalan-soalan yang kita nak bincangkan dan kamu bina ayat jawapan. Jangan risau. Betul-betul boleh lupakan Boleh. Okey, kena jawab sekarang ke cikgu? Ya, tetapi kita kena bincangkan dan kamu buat ayat jawapan. Baik, dia begini. Okey, kan 14 nak jawab soalan macam ni. Okey, baik. So kita lihat di sini. Recent link. Missing link? Ya. Oh, kamu tak dapat link je? Okey, kejap. Ini linknya. Okey. Siapa yang tak dapat lagi, okey, boleh klik pada link itu untuk kita lihat soalan-soalan ini. Okey. So kita lihat soalan 1A. Kemunculan dan kemasyhuran kerajaan alam Melayu membuktikan asas negara bangsa telah bermula sebelum kedatangan barat. Okey, soalan dia. Berikan di sini, iaitu dikatakan sebagai berikan 2 kerajaan alam Melayu yang masyhur pada waktu itu. Okey, kamu ada senarai yang banyak. Kamu ada Funan, kamu ada Campak, Sriwijaya, Majapahit. Jadi, kamu boleh tulis kat situ. Tetapi, sila buat ayat jawapan. Iaitu dalam bentuk ayat yang penuh. Sebab peruntukan 2 markah. Kita tengok sini diberi 2 markah. Jadi macam mana nak mulakan ayat jawapan cikgu? Okey, mulakan ayat jawapan dengan 2 kerajaan masyhur. Kamu ambil daripada sini. Iaitu daripada 2 kerajaan alam Melayu yang masyhur pada waktu itu ialah, dan jawapan kamu. Pastikan ini, jangan tulis terus kerajaan. No. Mesti buat dalam bentuk ayat yang penuh. Walaupun satu ayat saja tetapi ada 2 poin kat situ, akan membawa kepada 2 markah. Okey, so buat sekarang. Boleh. Kalau kamu rasa kamu nak copy paste pun boleh. Kemudian sambungkan dengan ayat jawapan kamu. Okey. Dah siap dah siap. Jadi kena ingat kamu boleh pilih mana-mana 7 kerajaan alam Melayu itu. Okey, sama ada Funan, Campak, Angkor, Sriwijaya, Majapahit ataupun kerajaan Kedah Tua ataupun Gangga Negara. 7. Okey. So dah dapat okey, kalau dah siap boleh je jawab Funan dan Campak je. Ya, boleh ke jawab Funan dan Campak je, tapi soalan tu tulislah. Soalan tu kan tulis. Yes, jawab Funan dan Campak. Itu je. Tapi ayat soalan tu kan tulis. 2 kerajaan alam Melayu yang masyhur pada waktu itu ialah Funan dan Campak contohnya. Macam tu. Okey, bagus Zulaikha. Okey, soalan yang B. Senaraikan ciri-ciri kerajaan alam Melayu. Okey, di sini 4 markah. Okey. So kita tahu bahawa kerajaan alam Melayu, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ada 4. Betul? Iaitu ciri-cirinya mesti ada apa? Mesti ada raja, kemudian mesti ada rakyat, kemudian mesti ada wilayah pengaruh. Ya, undang-undang dan juga ada wilayah pengaruh. Ya, pengaruh. Okey. Baik, cikgu telah tuliskannya di grup chat. Okey, kamu tengok raja, rakyat, undang-undang, wilayah pengaruh. Baik, cikgu. Macam mana dah dapat 4 markah? Okey, kamu kena juga buat dalam bentuk ayat. Tetapi kalau 4 markah, 2 ayat mencukupi. Iaitu kamu mulakan ayat dengan apa? Ciri-ciri ni. Iaitu ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ialah raja dan rakyat. Titik.
Okay. Selain itu kena ada penanda wacana. Selain itu ciri-cirinya adalah dia macam tu. Boleh buat tak? Cuba buat. Cuba buat. Cikgu, Ya. maksudnya dia tak payah cikgu cakap dia ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam raya lah. Contohnya cikgu bagi raja dengan rakyat. Lepas tu full stop and then penanda wacana dengan lagi 2 ciri-ciri. Ya, betul. Tak payah nak bagi huraian. Tak payah. Sebab apa? Soalan dia kata apa? Senaraikan. Ya, soalan dia senaraikan. Kalau soalan dia kata jelaskan, then kamu kena explain. Soalan dia kata senaraikan. Yes. Okay. Cukup di situ untuk dapat markah, dapat 4 markah. Kalau kamu dah jawab, okay, boleh tulis kat group chat, dah cikgu. Macam tu. Dah Alright. Okay, terbaik. Okay. Seterusnya, kita lihat. Okay, soalan yang C. Okay, senaraikan ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okay, untuk ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ni, peruntukan dia adalah 6 markah. Bila 6 markah, kita tahu dia ada 6 poin, iaitu 6 ciri. 6 ciri itu adalah yang pertama iaitu kerajaan. Kemudian apa? Iaitu kedaulatan. Kedaulatan. Kemudian seterusnya ada wilayah pengaruh. Kemudian satu lagi iaitu apa? Iaitu ada undang-undang. Okey, kemudian ada lambang. Okey, lambang kebesaran. Dan satu lagi apa? Kerajaan, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang, lambang kebesaran, dan satu lagi apa? Satu je lagi. Rakyat. Ya, satu lagi ialah rakyat. Cikgu, maksudnya kita kena senaraikan macam soalan B lah. Ya, kamu kena senaraikan macam soalan B. Okey, cikgu telah letakkan ke-6 itu di group chat. Okey, so kamu boleh tengok kat situ. Cara nak jawabnya ialah ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, 6 markah, jangan buat 2. Jangan buat 2 ayat. At least buat 3 ayat. Bermakna 2 poin dalam 1 ayat. Contohnya, ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka adalah kerajaan dan kedaulatan. Titik. Selain itu, ciri seterusnya ialah wilayah pengaruh dan undang-undang. Akhir sekali, titik Lepas tu akhir sekali, ciri negara bangsa Kesultanan Melaka adalah lambang kebesaran dan rakyat. Dia macam tu. Sebab dia minta senaraikan. Nampak penggunaan penanda wacana dan ayat itu kita gunakan teknik apa tahu? Kita gunakan teknik KISS. Keep it simple, stupid. Keep it simple, stupid. Maknanya apa? Nampak macam simple bodoh je. Keep it simple, stupid. Nampak macam bodoh tapi keep it simple, stupid sebenarnya hafal cikgu. Ya. Sebenarnya keep it simple tak perlu nak meleret-leret dan juga straight to the point. Okey, ciri tu huruf besar ke? Tak perlu. Tak perlu huruf besar. Tak perlu huruf besar. Jadi pastikan dia buat dalam bentuk 3 ayat. Sebab kebanyakan pelajar dia akan sumbatkan semuanya dalam satu ayat. Okey, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melaka ialah kerajaan, kedaulatan, wilayah pengaruh. Nah, jangan buat macam tu. Nak bagi 6 markah ni, bagilah lebih dalam bentuk ayat. Okey, janganlah tulis KISS. Okey. Itu cara dia. Okey, baik, dah. Ciri negara bangsa Kesultanan Melaka adalah kerajaan dan juga kedaulatan. Selain itu, ataupun ciri seterusnya ialah wilayah pengaruh dan undang-undang. Titik. Akhir sekali, ciri negara bangsa Kesultanan Melaka ialah lambang kebesaran dan rakyat. Jadi dia pendek tetapi tepat. Dan kemas. Itu paling penting, kemas.
Okey. Dapat Jap, cikgu tak siap. Okey. Take your time. Okey. Take your time untuk kamu menjawab. Ya, apa dia? Swish. Okey, Zulaika. Bagus. Okey. Okey, kita lihat di sini. Okey, soalan yang D. Okey, pada pemerhatian anda, bagaimanakah undang-undang dapat mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni masyarakat hari ini? Soalan ni soalan kebat. Dan ramai pelajar yang sebenarnya tentang kebat ni, alamak cikgu, susahlah cikgu kebat, tak reti lah nak buat. Okey, sebenarnya mudah je. Paling penting soalan kebat ni, kamu kena tahu tentang kata kunci soalan. Contohnya, kalau kita lihat di sini ya, kata kunci dia kat mana? Iaitu pada pemerhatian anda. So, bila pada pemerhatian anda, kamu kena tulis balik ayat tu, iaitu jawapan dia mesti bermula dengan perkataan apa tahu? Pada pemerhatian saya. Itu penting. Okey, pada pemerhatian saya. Jangan korang terus je. Pada pemerhatian saya. Macam tu. Kemudian, kata kuncinya lagi apa? Iaitu undang-undang. Undang-undang. Okey, maknanya kamu boleh fikir, undang-undang ni untuk apa? Undang-undang ni untuk apa? Okey, so dia kata undang-undang dapat mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni masyarakat hari ini. 4 markah. So bagaimana nak dapat full mark 4 markah? Iaitu kamu boleh buat sama ada kebat ni kamu bagi 4 fakta pun boleh, ataupun 2 fakta, 2 huraian pun boleh. Boleh mana-mana. Okey? Baik. So kita akan bincangkan tentang okey, bagaimana undang-undang dapat mewujudkan kehidupan yang aman? Okey, okey, baik. Wow, okey, baik. So apakah jawapannya? Kehidupan yang aman. Cikgu, okey. Ya. Kalau undang-undang cakap dapat melicinkan sistem pentadbiran, boleh tak? Okey, undang-undang tidak dapat, undang-undang dapat melicinkan pentadbiran. Sebenarnya lebih kepada undang-undang ni untuk siapa? Rakyat. Untuk rakyat. So kamu cerita undang-undang ni untuk rakyat. So apa kebaikan undang-undang kepada rakyat? Undang-undang kepada rakyat. So undang-undang ni untuk apa? Okey, pertama sekali iaitu undang-undang boleh dibuat untuk apa? Okey, cikgu sharekan ya. Okey, undang-undang kita kata boleh memberikan kesejahteraan. Kesejahteraan kepada rakyat. Kerana kita boleh buat huraian dia. Huraiannya apa? Iaitu penduduk berasa apa? Ataupun kita kata rakyat berasa apa? Kalau ada undang-undang, rakyat rasa apa? Rakyat rasa aman. Tapi aman tu dah ada dalam soalan. Dia bukan nanti Malaysia tak akan cakap macam kita tu kita ambil ulang balik soalan. Okey. So sebenarnya memberikan kesejahteraan kepada rakyat kerana apa? So kita boleh explain lagi. Iaitu undang-undang dapat apa? Sebab dengan undang-undang beri kesejahteraan kerana apa? Sebab undang-undang dapat mengawal tingkah laku rakyat supaya tidak melanggar undang ataupun tidak melanggar peraturan. Itu huraian dia. Supaya tidak melanggar peraturan itu. Dan seterusnya. So yang mula-mula cikgu bagi dekat grup chat tu, itu adalah dia punya fakta. Yang kedua tu adalah huraian dia. Okey. So kemudian fakta seterusnya iaitu undang-undang dapat apa? Undang-undang boleh berikan apa? So kita boleh kata undang-undang akan memberi keadilan. Memberi keadilan kepada rakyat.
Okey. Kenapa keadilan? Iaitu setiap kesalahan yang dilakukan akan dihakimi dan diberikan balasan yang setimpal. Yes. Jawapan tu pilih salah satu je kan? Okey. Jawapan ni pilih salah satu. Tidak. Ini 4 markah bang. Oh, kena masuk semua tu? Yeah. Okey. Kena masuk empat-empat tu. Okey. Yes. So ini memang panjang. Ini memang panjang. Jadi Kenapa yang 6 markah lagi pendek dia ni aku? Itulah sebab bukan yang kesenaran ke? Sebab yang D ni, ini adalah soalan kebat. So bila soalan kebat, dia kena ada explanation sikit. Dia kena ada explanation sikit. Okey. Baik. Sekarang ni cuba kamu buat ayat daripada untuk jawapan yang D tu. Pada pemerhatian saya, ayat mesti mula dengan apa? Pada pemerhatian saya, undang-undang dapat mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni kerana ataupun dengan ataupun kerana undang-undang boleh memberikan. So sambung. Okey, cikgu bagi masa dalam 3 minit lah untuk kamu jawab. Cikgu huraian last macam mana? Huraian last tu yang cikgu dah bagi tu dalam group chat tu. Okey. Sorry. Cikgu isi tu dah tak payah hurai dah kan? Ke kena Tak hurai payah. kat? Okey. Tak payah. Gunakan empat-empat ni saja. Guna empat-empat ni saja. Cuma kamu kena susun balik ikut ayat. Okey. Okey. Cikgu bila masa sejarah kena tulis balik soalan. Okey. Cikgu bila masa sejarah kena tulis balik soalan. Okey, baik. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan semua pelajar. Okey, yang baru ke yang lama ke. Okey. Baik, sebenarnya soalan sejarah tidak pernah boleh ditulis melalui point ataupun short form ataupun point form, tak boleh. Sebenarnya dalam bentuk ayat. Dan untuk membentuk ayat jawapan yang baik, kamu kena ikut format macam BM. Format BM mesti ada apa? Kalau kamu kata, mengapa anda pergi ke sana? Saya pergi ke sana kerana. Itu kan bentuk ayat yang sempurna. Dia kena ayat yang sempurna. Dan kenapa perlu ayat yang sempurna? Supaya pemeriksa nanti, bila time SPM, pemeriksa nanti akan memberikan impression. Ingat penandaan bukan semata-mata secara point form sahaja, tetapi penandaan melalui impression pun ada. So bila pemeriksa buka, tengok kertas kamu, tengok kertas jawapan kamu, dia tengok kamu buat ayat dengan penuh, dengan tertib semua kan, impression dia akan mudah untuk memberi markah yang lebih. So ini sebenarnya ramai yang tak tahu. Tapi tak adalah kita kena buat sampai bentuk macam sejarah tu kena ada macam BM tu ada pengenalan lah, kemudian ada ayat penguat lah, kesimpulan tu tak payah. Sejarah cuma perlu apa? Fakta, huraian. Kalau ada contoh, boleh beri contoh. Dia macam tu. Okay. Yes. Cikgu tolong cek jawapan saya betul ke tak? Okay. Tak apa. Sekarang kamu, oleh kerana kalau kamu dah siap, dah siap. Baik. Yes, betul. Betul tu. Baik. Thank you, cikgu. Alright. So, kalau kamu dah jawab yang itu, soalan yang itu, cikgu rasa macam kita tak sempat nak jawab. Boleh tak kamu soalan itu, kamu letakkan tanda titik je. Macam hari tu? Macam hari tu. Letakkan titik sahaja. Kemudian, make sure tuliskan nama, nama pelajar dan nama sekolah tu dan submit. So, kita ada masa untuk kita secara imbas, kita nak tengok jawapan kamu. Kita akan review jawapan-jawapan kamu. Okey ke tak okey? Okey.
Kita bukan nak cari kesalahan, kita nak cari mana tahu kamu ada kelemahan lagi ke. So kita akan semak. Boleh? Dah ada 3 orang yang submit. Alright, 4 orang. Okay, bagus. So kita lihat bermula dengan Nafi Iman. 2 kerajaan Al-Melayu masyhur. Nampak? Okay, kerajaan Funan dan Champa. So ini memang 2 markah. Okay, Raja Rakyat. Okay, bagus. Soalan C pun bagus. Okay, soalan D, undang-undang dapat. Okay, kerana undang-undang. Okay, selain itu, undang-undang dapat mengawal tingkah laku. Okay. Seterusnya, undang-undang akan berkaitan kepada rakyat. Akhir sekali, setiap kesalahan yang dilakukan akan dihakimi dan diberikan balasan yang setimpal. Bagus. Bagus. Okay, Nafi Iman bagus. Okay, kemudian kita tengok Nur Sarah. Okay, Nur Sarah pun okay pada pemerhatian saya bagus. Okay, bagus. Inilah yang kita katakan ayat jawapan yang sempurna. Kita nak berikan, kita nak dapat markah yang baik, kita kena beri yang the best. Berikan jawapan the best, barulah dapat markah yang the best. Okay, kena ada set of mind macam tu. Beri yang terbaik. Okay. Tak perlu. Sebab kita tak sempat nak tengok. Kaishan. Okay. Okay. Hal ini kerana undang-undang. Okay. Bagus Kaishan. Okay. Bagus. Begitu juga Aisyah Damia. Cikgu nak tengok ada beberapa pelajar yang okay, yang mungkin kita tengok. Okay, Samuel. Okay, bagus. Itu setiap kesalahan akan mendapat hukuman isbat. Okay, kerana undang-undang. Okay, baik Samuel. Kalau boleh, jangan mulakan ayat dengan iaitu. Sebab Samuel, iaitu tu sebenarnya dia tak boleh bermula dengan di depan ayat. Dia mesti di tengah. Ia boleh tak? Sebenarnya ia pun tak boleh. Sebab dalam bahasa Melayu, ia adalah untuk ia untuk manusia. Dalam bahasa Melayu, ia untuk manusia. Tak, saya tanya guru BM kamu. Ia untuk manusia. So tak boleh guna ia, kena ulang balik perkataan yang sama tu. Okay, so kita ada Hang Tuah. Bila masa pula lah Hang Tuah ni Demang Debar Raja. Aduh, Rusmiza. Okay, Zulaika. Terpengaruh dengan sejarah, cikgu terpengaruh. I see. Okay, Zulaika. Okay, pada perhatian saya. Okay, undang-undang boleh memberikan. Okay, diberikan balasan yang setimpal. Bagus, Zulaika. Internet saya hilang, ya Allah. Lambang kesana. Okay, bagus. Okay, untuk Zulaika. Begitu juga dengan Anis. Okay, Anis Nabila. Okay, undang-undang, wilayah pengaruh, raja dan rakyat. Selain itu, hati-hati Zulaika, sebab di sini kamu tidak menggunakan titik. So selepas rakyat ni sepatutnya dia titik, kemudian selain itu. Okay, kena ada titik. Undang-undang menjadi panduan. Well, dah jawab dulu dah. Okay. Advance betul dia cikgu. Advance betul. Tapi Zulaika, jangan gunakan kurungan-kurungan dia. Itu bukan nama saya. Jangan gunakan nama kurungan-kurungan tu ya, sebab kurungan-kurungan ni sebenarnya tidak membawa masuk apa-apa. Kalau nak huraian, buat huraian je terus. Tapi tak tahulah. Bukan Anis Nabila, sorry. Anis Nabila. Anis, kalau boleh jangan ni jangan gunakan kurungan-kurungan tu Anis. Jangan gunakan. Sorry Zulaika. Okay, kita ada pelajar baru Anis, Zulaika, kita ada Anis Nabila pun ada pelajar-pelajar baru. Yang pelajar-pelajar lelaki di dalam kelas ni korang jangan layan ya. Diorang jangan layan. Okay, baik, seterusnya. Okay, Jeshin. Okay, kita lihat di sini Jeshin dapat mengawal selain itu undang-undang dapat ini kerana bagus Jeshin. Bagus. Dan juga kita ada Rafizuddin. Rafizuddin tak payah ceritalah, dia memang expert dalam hal-hal ini ya. Soalan-soalan struktur esei ni dia dalam tangan dia je. Syamil Izzuddin. Okay. Okay, akhir sekali lambang kebesaran dan rakyat. Okay. Keadilan. Okay. Bagus.
Siapa pula Syafiq Khail ni kan? The Glorious. Okay, Jason. Okay, ciri negara. Okay. Okay. Kita harus sentiasa. Okay, ini kerana negara kita setanding. Okay. Baik. So rata-rata 18 orang semua telah pun menjawabnya dengan baik dan telah submit. Okay. Bagus. So cikgu berbangga dengan kamu kerana kamu